Satu protokol bagi perjalanan selamat di rantau ini. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Kesihatan semua orang bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Marilah kita bekerja sama, menggunakan alat-alat baru, dan amalkan tabiat-tabiat baru kita. Marilah kita memainkan peranan kita. Karakter kakak dia ni susah tak nak kena cast. Mesti nak kena jambu. Pasal I sebenarnya nak tanya you, kalau you sudi berlakon dalam my short film, Antara minat dalam bidang perfilman dan impian untuk menari ballet. Si dia ni join ballet sebab Mira Ghazali. Kalau kamu ingat ballet ni senang. Lompat-lompat, kamu mudah salah sangka. You free tak hujung minggu ni? You nak ajak I keluar ke? Something like that. Pelbagai cabaran untuk mencapai cita-cita. Bapak ni tak bertanggungjawab, tahu tak? Kau jangan marah-marah dengan aku, Maria. I will get what I want. Mr. Ballerino setiap Selasa 9.30 malam di Suria. Saksikan kesemua episod secara percuma di Mi Watch. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. Mengapa jus berkah durian Belanda minuman terbaik untuk kesihatan anda? Biar pengguna jus berkah sendiri memberitahu anda sebabnya. Lebih bertenaga. Tahap kolesterol saya menurun. Tak memberi masalah kepada pesakit kecil manis. Ribuan pengguna mengamalkan minuman ini setiap hari. Mereka mengakui keberkesanan dan keselamatannya. Dalaman yang seimbang dan sihat bermula dengan jus berkah durian Belanda. Selamat bertemu kembali. Setiausaha Agung Parti Pekerja Pritam Singh mengesahkan beliau kekal bertanding di GRC Aljunied bersama pengerusi parti Sylvia Lim dan naib pengerusi Faisal Madang. Menyertai pasukan itu untuk mempertahankan kerusi mereka ialah Leon Pereira dan Gerald Giam. Encik Pritam turut memperkenalkan 5 lagi bakal calon WP. And friends from the media, welcome. 2 daripada 5 bakal calon yang diperkenalkan hari ini merupakan muka baru. Cik Raisa Khan, 26 tahun, adalah bakal calon termuda WP. Namun beliau sudah mula bergiat aktif sebagai aktivis sosial sejak berusia 17 tahun lagi dan kini pengasas Arena Movement bertujuan memperkasa wanita. This election is about us, the working people. You and I, we each have the power, the voice, to empower anyone who feels marginalized, who has been forgotten in the numbers. This is why I am running for Parliament. Apabila ditanya tentang sokongan bapanya, Encik Farid Khan yang pernah cuba bertanding dalam pilihan raya Presiden 2017, Cik Raisa berkata mereka berkongsi hasrat sama untuk berkhidmat kepada masyarakat. Cik Raisa sebelum ini dilihat aktif bertemu penduduk di Sengkang. Seorang lagi muka baru adalah Profesor Ekonomi James Lim, 44 tahun. 3 lagi bakal calon adalah Dylan Ng, 45 tahun yang pernah bertanding di Marine Parade dan Ron Tan, 35 tahun yang pernah menjadi pembantu perundangan kepada Lau Tia Kiang. Mantan anggota Parlimen tanpa kawasan undi NCMP Dennis Tan, 48 tahun pula akan bertanding di SMC Hougang. Setakat ini WP sudah memperkenalkan 9 bakal calon bagi 21 kerusi yang bakal ditandingi mereka. Dalam sidang media ini juga, Cik Sylvia Lim berkata WP akan mengumumkan manifesto mereka pada hujung minggu ini. Ketua Parti Kemajuan Singapura PSP, Dr. Tan Cheng Bock mengumumkan akan memimpin sebuah pasukan di GRC West Coast. PSP akan bertanding di 9 kawasan undi dalam pilihan raya kali ini. Namun nama Encik Lee Hsien Yang tidak termasuk dalam barisan calonnya yang diumumkan hari ini.
Setiausaha Agung PSP Dr. Tan Cheng Bock berkata senarai barisannya sudah lengkap namun perubahan masih boleh berlaku, tambah beliau. 6 lagi bakal calon diperkenalkan hari ini terdiri daripada Ketua Pegawai Pemasaran Asia Pasifik bagi ED Broking Asia, Jeffrey Koh Po Tiong, Juruterbang SIA, Terence Sun, bekas Komander Pelatun Sayap Wanita di Sekolah Kadet Pegawai OCS, Kalamanikam, Jurutera Perunding, Abdul Rahman Muhammad, penulis buku Lim Che Hong dan pengasas Timber Capital Leong Man Wai. Ini sekaligus membawa jumlah calon PSP yang diperkenalkan kepada 23. Encik Abdul Rahman, 67 tahun, yang juga seorang fellow di Institut Jurutera Bomba di UK, menyuarakan hasrat mahu merapatkan jurang pendapatan, mengukuhkan bantuan pendidikan serta menggabungkan kumpulan-kumpulan bantu diri bagi bantuan lebih menyeluruh. So, if we combine them together, we have the big resources, we can perform better, everybody can share what the benefits are, and I think those fell behind can actually be lifted up to follow the mainstream. Encik Abdul Rahman akan bertanding di GRC Chua Chu Kang bersama Encik Francis Yuan, Dr. Tan Ming Wah dan Encik Chu Sean Ming. Selain GRC Chua Chu Kang, PSP juga meletakkan calon di GRC West Coast, Tanjung Pagar dan Nisun, selain di SMC Marymount, Yio Chu Kang, Kebun Baru, Pioneer dan Hong Kanof. 2 lagi bakal calon Melayu PSP, Encik Abbas Kasmani dan Encik Taufik Supan, masing-masing akan bertanding di GRC Tanjung Pagar dan GRC Nisun. Parti Kemajuan Singapura PSP meminta maaf kepada Parti Reform RP berikutan salah faham tentang parti mana antara dua parti itu yang harus bertanding di SMC Yio Chu Kang. Pengerusi Parti Reform Andy Zhu berkata persetujuan budiman tidak dihormati oleh PSP bagi mengelakkan pertandingan 3 penjuru. Parti Reform mendakwa ia memberi laluan kepada PSP untuk bertanding di GRC West Coast. Sebagai balasannya, RP akan bertanding 1 lawan 1 di Yio Chu Kang. Namun RP kemudian mendapat tahu PSP akan juga bertanding di kawasan SMC itu. Memberikan responsnya, penolong Setiausaha Agung PSP Leong Mun Wai menekankan bahawa tiada perjanjian rasmi antara kedua-dua parti. Dia berharap tiada lagi kecaman selanjutnya terhadap pemimpin parti Dr. Tan Cheng Bock. Perkembangan terbaru ini bermakna persaingan 3 penjuru mungkin terjadi di sekurang-kurangnya 5 kawasan undi iaitu di GRC Pasir Ris Punggol dan 4 SMC, Macpherson, Punggol West, Marymount dan Pioneer. Kita beralih pula ke liputan COVID-19. Kementerian Kesihatan MOH hari ini melaporkan 219 kes baru COVID-19 di sini. Dalam laporan awalnya, MOH menyatakan ada 6 kes jangkitan dalam masyarakat. 5 daripada mereka rakyat atau penduduk tetap Singapura dan seorang lagi pemegang pas kerja. Kes-kes yang lain adalah pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan lebih banyak maklumatnya lewat malam ini. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyarankan agar ASEAN membangunkan satu protokol untuk membantu rakyat melakukan perjalanan dengan selamat di sekitar rantau itu. Menurutnya, Singapura telah mula melonggarkan sekatan ke atas mereka yang melakukan perjalanan dan akan melonggarkannya lagi sedang risiko keselamatan awam berkurangan. Protokol sedemikian akan menjadi panduan yang berguna apabila krisis kesihatan awam berlaku lagi pada masa hadapan. Saranan-saranan itu dikongsi PM Lee di sidang punca ASEAN ke-36 pagi tadi dan merupakan sebahagian daripada proses 3 langkah bagi membantu ASEAN memacu ke hadapan dalam keadaan pandemik COVID-19 yang berterusan. PM Lee juga menyarankan ASEAN harus berkongsi teknologi-teknologi yang membolehkan rantau tersebut membendung pandemik COVID-19 dan mengelakkan terjadi gelombang jangkitan baru. Singapura misalnya telah membolehkan anggota-anggota ASEAN lain menggunakan dan menyesuaikan aplikasi Trace Together. ASEAN juga tambah beliau perlu bekerjasama untuk menyelaras penghasilan dan pengedaran vaksin COVID-19 apabila ia tersedia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkata negara itu akan tetap dengan rancangannya untuk melonggarkan lagi sekatan-sekatan yang dikenakan bagi menghentikan penularan virus COVID-19.
Beliau menegaskan demikian walaupun kes baru terus bertambah 2 angka di Victoria selama 10 hari berturut.